Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1209. Antara paparan utama. Henti tohmah sistem kehakiman. Rakyat boleh selamatkan negara. Berhati-hati dengan tulang lama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menyeru rakyat agar sentiasa menghormati kedaulatan undang-undang dan kebebasan badan kehakiman yang merupakan teras dan paksi kepada kedaulatan sistem demokrasi raja berperlembagaan yang diamalkan di negara ini. Baginda bertitah bahawa Perlembagaan Persekutuan telah meletakkan martabat institusi kehakiman di satu tahap yang tinggi sebagai sebuah badan kehakiman yang bebas dan berwibawa. Badan kehakiman merupakan benteng terakhir yang perlu dipertahankan bagi memastikan pentadbiran keadilan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Rakyat harus faham bahawa hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi adalah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja sebagaimana peruntukan perkara 122B Perlembagaan Persekutuan. Malah Perdana Menteri sebelum memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan lantikan seseorang hakim hendaklah terlebih dahulu berunding dengan Ketua Hakim Negara dan perlu mendapat pengesyoran dari Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman Titah Sultan Sharafuddin. Baginda menegaskan bahawa proses lantikan yang teliti dan kebebasan kehakiman membawa pengertian bahawa para hakim yang mengadili sesuatu kes dapat mentafsirkan undang-undang berdasarkan semata-mata kepada fakta dan keterangan tanpa rasa takut, pilih kasih dan bebas daripada sebarang pengaruh yang tidak diingini. Seorang hakim telah mengangkat sumpah untuk mengamalkan kesamarataan, memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan serta bebas dari segala bentuk tekanan dalaman dan luaran. Perlembagaan Persekutuan dengan jelas memperuntukkan bahawa semua rakyat adalah sama rata di sisi undang-undang. Ini bermakna bahawa rakyat tidak mengira status, jawatan, bangsa dan keturunan adalah tertakluk dan bertanggungjawab kepada undang-undang yang sama, titah baginda. Sultan Sharafuddin juga menitahkan agar semua pihak bertanggungjawab untuk sentiasa memelihara nama baik badan kehakiman agar ianya tidak tercemar daripada sebarang bentuk pengaruh dan tekanan. Walaupun tidak menyebut mana-mana pihak dipercayai, titah baginda itu ditujukan kepada pihak yang mutakhir ini mempertikaikan keputusan 9 hakim dalam kes penyelewengan Datuk Seri Najib Razak berhubung dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Mahu hakim dan peguam negara dilantik daripada kalangan orang yang akan patuh kepada Perdana Menteri. Ini termasuk Ketua Cawangan UMNO Batu Kif Selatan Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz yang mengugut akan mengadakan demonstrasi selepas menyerahkan memorandum memohon pengampunan Najib daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Baginda mengisyaratkan tidak berkenan terhadap kelakuan sedemikian menerusi titahnya. Beliau mengambil kesempatan di sini juga untuk mengingatkan pihak eksekutif agar sentiasa mendukung penuh prinsip kebebasan kehakiman dan mengelak daripada sebarang cubaan untuk mempengaruhi proses pentadbiran keadilan badan kehakiman. Kebebasan badan kehakiman memerlukan sokongan, dokongan, kefahaman dan iltizam dari semua pihak terutama dari pihak eksekutif. Sehubungan dengan itu, beliau menyeru semua pihak berganding bahu dengan mengambil langkah-langkah ke arah mempertahankan dan menjamin kebebasan badan kehakiman demi kesejahteraan dan kemakmuran negara. Sultan Selangor juga menitahkan agar rakyat memberi sepenuh kepercayaan kepada sistem kehakiman negara dengan mengelak daripada melemparkan tomahan yang tidak berasas tanpa mengetahui fakta dan alasan-alasan penghakiman terhadap sesuatu kes. Sebarang tomahan yang tidak berasas ini akan mengundang persepsi negatif terhadap kebebasan badan kehakiman dan pasti menghakis keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap sistem pentadbiran keadilan negara. Keadaan ini juga akan secara tidak langsung menjejaskan nama baik negara di peringkat antarabangsa.
Sultan Sharafuddin juga menzahirkan sokongan padu terhadap titah ucapan Yang di-Pertuan Agong pada 5 September 2022 berkaitan dengan kuasa prerogatif pengampunan yang tidak boleh dilaksanakan sewenang-wenangnya demi kepentingan pihak tertentu. Rakyat perlu memahami bahawa proses pengampunan perlu dilaksanakan mengikut lunas undang-undang dan prosedur yang telah diperuntukkan di bawah perlembagaan dan undang-undang berkaitan dengannya. Pada hari yang sama, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj telah berkenan menarik balik darjah kebesaran negeri Selangor daripada Datuk Seri Najib Razak dan isterinya Datin Seri Rosmah Mansur berkuat kuasa 12 September 2022. Penarikan balik dan pembatalan keahlian ini selaras dengan kuasa prerogatif baginda di bawah Perkara 38 dan Perkara 39 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959 serta Statut Darjah Kebesaran yang berkaitan dan konvensi yang diamalkan di negeri Selangor. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Haji Haris Kasim, tindakan tersebut diambil kerana pada 23 Ogos lalu, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan bersalah terhadap Najib di atas beberapa pertuduhan yang melibatkan kes salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram ke atas dana SRC International Sdn Bhd. Manakala Rosmah pula telah pada 1 September 2022, Mahkamah Tinggi telah mensabitkan dan menjatuhkan hukuman terhadap beliau atas 3 pertuduhan yang melibatkan kesalahan meminta dan menerima rasuah. Kalau pemimpin UMNO tidak faham lagi titah dan tindakan Istana Selangor itu, kita tidak tahu sindrom kebebalan apa yang sedang menyelubungi mereka. Kalau pimpinan Selangor masih berkeras mempertahankan penjenayah dan pimpinan PAS pula terus mahu bersekongkol dengan mereka, jom channel ingin bertanya, siapakah yang derhaka mencabar institusi istana? Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kejatuhan nilai ringgit pada hari ini adalah bukti nyata ketidakupayaan kerajaan BNPN memerintah negara. Menurut beliau, nilai mata wang jatuh merudum RM4.51 berbanding dolar Amerika walaupun tiada serangan spekulator mata wang di beberapa negara Asia lain seperti yang berlaku 22 tahun yang lalu. Katanya ketika itu kerajaan sering mengadakan perbincangan, langkah dan setiap hari rakyat dimaklumkan tentang langkah yang diambil. Hari ini merudum ringgit dalam keadaan ekonomi Asia tidak merudum, kita merudum dan tidak ada maklumat. Anwar berkata demikian di Perhimpunan Rapat Mega Keadilan pertama parti itu di Taman Melawati malam kemarin. Beliau berkata mana-mana pimpinan sebaik sahaja mereka melanggar prinsip dan mengkhianati amanah, perjuangan akan dihumban. Didengar sini baik-baik. Rakan-rakan di Gombak, Ampang dan sekutu-sekutu. Dalam strategi pilihan raya kita, kawasan yang paling kuat kita akan menyerang ialah kawasan yang dipilih oleh rakyat, yang dipilih untuk membela nasib rakyat, yang dipilih atas nama prinsip perjuangan keadilan dan rakyat, kemudian mengkhianati mereka. Sebab itu kawasan itu menjadi tumpuan mereka kita supaya kita dapat menghukum dan menghumbankan mereka. Anwar juga mengkritik Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang menjawab soalan yang tidak sepatutnya disampaikan oleh mana-mana Menteri Kewangan yang bertanggungjawab. Bila kita cakap soal bank, rakyat susah, peniaga-peniaga kecil susah. Dia jawab mempertahankan bank bukan mempertahankan rakyat di bawah, kata Ketua Pembangkang itu. Parlimen Gombak disandang oleh bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang didakwa sebagai dalang langkah Sheraton pada Februari 2020. Turut bersekongkol dengan Azmin ialah Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan gabungan Parti-Parti Sarawak yang diketuai Tan Sri Abang Abdul Rahman Zuhari. Beliau berkata alasan kerajaan BNPN yang menyalahkan ekonomi antarabangsa sebagai punca jatuhnya mata wang dan merosotnya ekonomi Malaysia tidak boleh diterima sama sekali. Menurut Anwar, kenaikan harga import berpunca daripada kejatuhan nilai ringgit. Apa sebab ringgit jatuh? Hang tak reti jaga negara, bidasnya. Ahli Parlimen Port Dickson itu menyindir tentang pelbagai jawatan kuasa yang dibentuk tanpa tindakan yang jelas. Harga jatuh kerana orang tak yakin, pelabur tak masuk, Menteri Umum 8 bilion ringgit sana, 10 bilion ringgit sini tak tahu pergi ke mana. Mengapa kita tumpu ekonomi? Kerana ini amat menyentuh soal rakyat, katanya. Beliau menyelar pemimpin yang tidak bijak memerintah tetapi mahu terus berpaut pada kekuasaan dengan menggunakan isu Melayu dan agama Islam. Orang yang jadi pemimpin ini bila cakap isu Melayu berdegar-degar, kadang datang tak cukup dengan songkok tinggi, tengkolok dia pasang.
Konon nak bela nasib Melayu, kemudian ada dengan serban, jubah, tetapi allowance dia ambil semua. Kerja tak buat pun ambil allowance, sindirnya. Anwar berkata perjuangan ini adalah pelaksanaan kata-kata. Kalau kita bicara soal perjuangan akhlak Islam, kemudian kita sanggup memperkaya diri dan keluarga, ini pengkhianatan terhadap amanah, beliau mengingatkan. Pengerusi Pakatan Harapan itu menyeru supaya rakyat menolak sikap pemimpin yang sedemikian, tidak kira sama ada UMNO, Bersatu atau PAS pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Sementara keadilan menggempur kubu pengkhianat di Selangor, Amanah Negeri Melaka pula mendekati rakyat bawahan menerusi penganjuran Pasar Peduli untuk membantu meringankan beban mereka. Menurut Naib Presiden Amanah Adli Zahari, 1,000 ekor ayam habis dijual dengan pantas. Sekarang ini ada rakyat nak beli ayam pun mereka rasa tak mampu. RM50 dah macam RM5. Beli itu sikit, ini sikit, dah habis RM50. Ramai sekarang ni terpaksa buat 2-3 kerja untuk dapatkan duit tambahan. Ada yang saya jumpa hari Isnin sampai Jumaat dia kerja macam biasa. Hari Sabtu dan Ahad dia terpaksa kerja part-time, potong rumput rumah orang. Masa untuk bersama keluarga dia terpaksa korbankan, tegas Adli. Beliau menjangka keadaan ekonomi negara akan lebih sukar pada tahun hadapan. Harga barang akan terus melambung tinggi. Jika keadaan ini tidak dibetulkan, saya bimbang lebih ramai rakyat yang akan mengalami tekanan perasaan dan boleh meningkatkan kadar jenayah serta kadar bunuh diri di negara ini, ujarnya. Pemimpin UMNO dan PAS yang dahulu mengecam kerajaan Pakatan Harapan kononnya gagal menguruskan ekonomi negara, kini terkedu dengan data-data yang diterbitkan oleh agensi-agensi kerajaan sendiri seperti laporan audit negara, kadar inflasi, pengangguran, pelaburan asing dan lain-lain yang tidak memihak kepada mereka. Mungkin mereka tidak terkesan dengan kadar inflasi umum 4.4% dan inflasi makanan 6.9% itu kerana gaji dan allowance anggota Kabinet SIS-XXSL sebanyak RM60,000 sebulan dan para penasihat mereka RM50,000 sebulan walaupun ada yang tak buat kerja langsung. Justru, tukarlah ketika kalian masih ada peluang untuk berbuat demikian. Itulah yang sebaik-baiknya jika kita sayang anak cucu kita dan generasi akan datang. Ketua Pemuda PAS Ustaz Ahmad Fadli Syari menyifatkan isu RM90 juta ini sebagai tulang lama yang sudah lama terperap di tempat pembuangan sampah dan hanya diselongkar oleh haiwan. Isu RM90 juta ini hanya modal basi yang diperbaharui semula. Disolek secukupnya dengan harapan dapat dijadikan cerita baharu untuk berdepan pilihan raya umum ke-15, katanya. Menurut Ahmad Fadli, pada 19 Julai 2018, ketika negara di bawah pentadbiran Pakatan Harapan dan Peguam Negara ialah Tan Sri Tommy Thomas, beliau bangun bertanya di Dewan Rakyat mencelah ucapan Ahli Parlimen Damansara, Tony Phua, yang pada masa itu sedang menyenaraikan pihak-pihak yang mendapat wang dari Wan Malaysia Development Berhad, 1MDB. Soalan saya, mana nama PAS? Jawapan beliau ialah saya tiada maklumat. Sila tanya Menteri Kewangan yang pada masa itu ialah YB Lim Guan Eng, bidas Fadli. Mengulang selanjut, Fadli berkata, pada 2 April 2019, sekali lagi soalan saya di Dewan Rakyat berhubung isu RM90 juta ini dijawab oleh Timbalan Menteri Undang-Undang YB Hanifah Maidin. Jawapannya masih dalam siasatan SPRM. Bahkan beliau berpesan bahawa jangan ada sebarang spekulasi. Ahli Parlimen Pasir Mas itu berkata semua kenyataan-kenyataan itu keluar ketika negara di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Jika benar ada dana RM90 juta disalurkan kepada PAS, kenapa semasa pentadbiran Pakatan Harapan isu tidak disiasat sehingga ke akar umbi? Yang ada ialah sekeping kertas berwarna hitam yang terpaksa ditilik berkali-kali oleh pembacanya di tengah malam kelam, sindirnya. Mengapa Fadli sentap? Mengapa beliau terkejut apabila tulang lama yang tertimbus itu muncul semula menerusi satu video tular yang memaparkan wawancara dalam program Zack Rockstar dengan pengendali Sarawak Report, Claire Brown, bertajuk Get the Crooks Back Out of Power pada 3 September lalu. Dalam video tersebut, Claire Brown mengulangi dakwaannya bahawa PAS menerima wang UMNO walaupun berkata mereka tidak bersama parti tersebut. Beliau juga mendakwa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berbohong. Tetapi tegas pengendali Sarawak Report itu apabila plaintiff Abdul Hadi menyedari bahawa pihak defendant Claire Brown memiliki bukti berhubung wang daripada UMNO tersebut, Presiden PAS itu panik dan mahu menyelesaikan saman tersebut di luar mahkamah. Claire Brown berkata beliau tidak mengubah satu ayat pun dalam dakwaan di portalnya. Ini bermaksud katanya dakwaan beliau itu benar bahawa PAS menerima wang UMNO. Dalam hubungan ini, Fadli mempertahankan tindakan Presiden PAS menyelesaikan kes saman terhadap Claire Brown.
Isu penyelesaian saman luar mahkamah ialah hak kepada si penyaman. Dalam kes saman, jika pihak plaintiff merasakan bahawa tiada keperluan untuk saman diteruskan berdasarkan kepada kos dan sebab-sebab kesihatan, ia boleh ditarik balik dan itu tidak membuktikan bahawa plaintiff atau defendant bersalah, katanya. Beliau juga mencabar pihak berkuasa supaya menjalankan siasatan dan pertuduhan di mahkamah. Adapun yang berkuasa di dalam negara, kenapa tidak diteruskan dengan pendakwaan sivil? Realitinya, isu 90 juta ringgit ini tidak lebih daripada wayang opera lama yang ditayang semula. Dalam bahasa lain, ia tulang lama yang sudah lama terperap di tempat pembuangan sampah. Hanya haiwan tertentu sahaja yang menyelongkar sampah mencari tulang lama, tegasnya. Bagaimanapun, video berkenaan turut mengundang reaksi pengerusi DAP Lim Guan Eng. Satu video viral oleh Claire Russell Brown yang mengesahkan UMNO telah membayar rasuah 90 juta ringgit kepada PAS menimbulkan banyak persoalan serius mengenai dakwaan liar Presiden PAS, Abdul Hadi Awang, bahawa orang muka Islam dan bukan Bumiputera adalah punca rasuah di Malaysia. Demi kepentingan accountability dan ketulusan, Abdul Hadi perlu menjelaskan secara terbuka pendedahan oleh Claire, ujar beliau. Guan Eng turut menyarankan agar siasatan terhadap Presiden PAS itu diteruskan. Laporan harus dibuat terhadap Abdul Hadi kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sekiranya Abdul Hadi enggan menjelaskan bayaran kepada Claire sebanyak 1.4 juta ringgit selepas menarik balik saman fitnahnya terhadap Claire kerana mendakwa UMNO telah merasuah PAS dengan 90 juta ringgit, tegas Guan Eng. Isu yang sama turut dibangkitkan oleh Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad. Beliau menyelar sikap Abdul Hadi yang menyalahkan orang muka Islam sebagai punca rasuah. Punca yang terbesar adalah yang bagi awak 90 juta tu. Ya, Haji Hadi. Yang dapat 90 juta tu. Rasuah yang menyebabkan kamu tiba-tiba nak jadi kawan dengan UMNO. Ya? Dulu musuh UMNO. Dulu musuh UMNO. Yalah. Inilah dia. Janganlah anulah. Saya pun yang kes Sarawak Report tu sampai sekarang awak tak dapat jelaskan. Tak berani nak saman apa tu? Claire. Claire. Dia kata Claire fitnah. Claire dia saman lepas tu tarik balik. Lepas tu dia tarik balik. Lepas tu kita difahamkan ada pula dia terpaksa settle out of court dengan Claire. Dengan jumlah yang agak besar. Dengan jumlah yang agak besar. Mana dia dapat duit tu? Khalid berkata demikian dalam satu video bersama Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hassan atau Jeming Hassan yang disiarkan pada 24 Ogos lalu. Sebenarnya PAS amat takut jika Pakatan Harapan kembali memerintah. Tulang lama itu akan diperiksa semula. Pesan orang tua, cakap siang, pandang-pandang, cakap malam, dengar-dengar. Jangan menganjingkan pihak yang mengutip tulang lama yang kalian cuba buang dalam timbunan sampah. Tulang lama itu jika diperiksa oleh pihak forensik, mungkin dapat dikenali pasti apa DNA-nya. Adakah ia DNA One Malaysia Development Berhad, 1MDB? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portaljomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.